Pada malam ini insya-Allah beliau akan menyampaikan kuliah yang bertajuk Amalan Terbaik di 10 Malam Terakhir Ramadan. Insya-Allah semoga bermanfaat. Diserahkan kepada Fadilatul Ustaz. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Al-Mizan, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah kenyang ke belum? Tengok muka dia yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah, kerana dalam ramai-ramai jutaan manusia ni kita menjadi insan terpilih, boleh duduk di majlis ilmu taman-taman syurga Allah. Kata ulama, siapa kat dunia lagi dia terpilih boleh duduk di taman-taman syurga Allah, maka insya-Allah dekat akhirat juga dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah. Tapi kata ulama, siapa kat dunia dia tak terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah lagi, maka kata ulama jangan mimpi dekat akhirat dia boleh duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Allahu akbar. Jadi kita rasa beruntunglah, ya, kalau ada YB Tansi yang mana dia buat kenduri kendara tak jemput kita, jangan menangis kat bucu katil, jangan. Tapi menangislah kalau Allah Ta'ala tak jemput kita untuk solat malam misalnya. Menangislah kalau Allah tak beri ruang, peluang, kekuatan, kesempatan untuk kita boleh tarawih misalnya. Menangislah kalau yang namanya apa dia, hujung Ramadan nanti tawaran-tawaran Lailatul Qadar kita tak dapat, tapi yang dapat Kamdar je contohnya. Ya, jadi alhamdulillah lah, dalam kesibukan kita ni Allah Ta'ala pilih kita boleh duduk di taman-taman syurga Allah ini, alhamdulillah. Seperti biasa dalam pertemuan-pertemuan saya, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah.
Tuan-tuan boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Type saja selawat At-Tafrijiyah. Ramai asatizah yang mengalunkan yang boleh kita amalkan bersama. Antara kelebihan selawat ini, yang pertama dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan yang banyak dalam hidup kita. Saya percaya dan yakin daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan balik, macam-macam kesedihan, betul? Ya. Haji, kenapa sedih? Ustaz, bini saya tak bagi kahwin lagi, contoh. Ya, contoh. Ya, yang kedua, dapat apa dia? Buka pintu rezeki kita. Mudah-mudahan menjadi amalan kita insya-Allah. Baik. Tajuk kita pada malam ini, ya, yang telah dimaklumkan kepada saya, iaitu amalan terbaik 10 malam akhir Ramadan. Kita belum lagi 10 malam ni, tetapi kita bersedia daripada sekarang. Apakah amalan-amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan, ya, sekiranya capai umur kita pada yang namanya 10 akhir Ramadan itu. Pertama sekali kita kena faham apa itu Ramadan itu sendiri. Walaupun kita dah faham, cuma kita nak bagi sedar. Kadang-kadang tak sedar. Sedar-sedar dah akhir Ramadan. Itu dia. Nak bagi kita sedar ni, betapa kita ni beruntung boleh duduk pada bulan Ramadan. Ramai member-member, kawan-kawan kita ni 2-3 hari sebelum Ramadan dah hantar WhatsApp ni, doa Allahumma balighna Ramadan, ya, supaya boleh sampai pada bulan Ramadan. Tapi Allah Ta'ala lebih sayang mereka 2-3 hari sebelum Ramadan. Allah Ta'ala jemput dia menghadap Allah, yang mana tak sempat untuk boleh duduk di bulan Ramadan itu sendiri. Kenapa kita kena rasa beruntung boleh ada pada bulan Ramadan ini? Kerana tadi kita solat isyak, tak pernah pada bulan lain kita boleh dapat 70 kali kelebihan solat isyak tadi. 70 kali solat isyak tak ada pada bulan lain, tapi ada pada bulan Ramadan. Tadi kita solat maghrib pada bulan lain sekali, tapi bulan Ramadan seolah-olah kita solat maghrib tadi 70 kali. Sebab itu kita kena rasa beruntung, ya, yang mana kita boleh duduk pada apa dia? Pada bulan Ramadan itu sendiri. Kerana yang pertama, bulan Ramadan ini Allah Ta'ala nak beri hadiah. Hadiah kepada umat Muhammad yang khususnya umurnya pendek-pendek. Ya, kita tahu umat Muhammad ni umurnya pendek, baina sitin wa sab'in, 60-70 je. Kalau umat-umat terdahulu ialah dia punya hidup lama, ribuan tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Ya, kalau Nabi Ibrahim balik je 120 tahun. Kalau kita 120 tahun tinggal batu nisan tak kena gaya tu. Ya, nak bagi tahu pendeknya umur kita. Baru je misalnya baru je beli rumah, misalnya beli rumah kat Puchong, beli rumah dekat mana? Beli rumah dekat yang namanya Ampang misalnya kan. Beli, sebelum ni menyewa, ataupun sebelum ni kita apa dia? Sebelum ni kita tak beli. Ini baru je beli. Ustaz kata, orang yang beli rumah ni misalnya kan, orang yang beli aset banyak-banyak ni, boleh ke hidup 100 tahun? Kejapnya dah rasanya hidup ni. Macam tak fair pula. Orang-orang dulu boleh hidup ribuan tahun. Umat Muhammad 60-70 je. Jadi kita rasa macam tak fair pula. Kenapa Allah Ta'ala jadikan umur kita singkat? Jawapannya bukan 4, bukan 5, bukan 3. Jawapannya satu je. Kerana umat Muhammad ini dia tak mampu hidup lama. Kita tengok je statistik pada bulan PKP, ya, pada musim PKP khususnya, ya, pada di negara kita sendiri, berapa ramai orang yang tempoh PKP bunuh diri, ramai. Ya, putus cinta, bunuh diri. Pinjam duit along tak boleh bayar, bunuh diri. Ya, jadi umat Muhammad ni dia tak mampu untuk hidup lama. Lalu Allah Ta'ala beri hidup kejap, tetapi apa dia? Tapi ganjaran yang sangat banyak. Ya, itu sebab itu kita kena rebut yang namanya bulan Ramadan itu sendiri. Kalau anak-anak kita, kalau kata elektrik mati, dia tertunggu-tunggu bila datangnya elektrik tersebut. Ada je elektrik, seronok dia. Ya, itu budak, ini bapak budak ni kalau telefon misalnya tinggal 2%, ya, belum cepat cas, tiba-tiba blackout. Kita nak tunggu yang namanya ada elektrik ni sebab nak dapatkan yang namanya apa dia? Yang namanya elektrik. Betapa apa dia? Tertunggu-tunggunya kita. Begitulah orang mukmin. Bila dia tahu tentang kelebihan Ramadan, dia tertunggu-tunggu, dan bila dia ada pada bulan Ramadan itu sendiri, dia akan rebut serebut-rebutnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang namanya bulan Ramadan ini kita sebut tentang bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya, apa itu berkat? Ini dia, orang Jawa panggil berkat ni kalau lepas kenduri bawa balik. Saya orang Jawa ni, asal Banting. Sekarang duduk di Sungai Buloh. Ya, jadi orang Jawa panggil berkat ni makanan. Tapi orang mukmin faham berkat ni apa dia? Berkat ini adalah yang namanya apa dia? Sikit tapi cukup. Yang mana hidup ni rasa sempit tapi terasa lapang. Rumah sempit terasa lapang. Ni kita nak kejar keberkatan yang ada pada bulan Ramadan. Yang mana apa dia? 10 malam terakhir dikurniakan Lailatul Qadar, malam yang terbaik di
diumpamakan 1000 bulan. Allahu Akbar. Bulan Ramadan di penghujungnya Allah hadiahkan lagi Lailatul Qadar. Bukan setakat digandakan amal, diberi pula kelebihan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama kira-kira lebih kurang ibadah kita boleh dapat manfaat lebih kurang 83 tahun. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, ulama kira siapa-siapa yang berjaya hidup 60-70 tahun, maknanya 20 tahun telah dihabiskan untuk tidur. Tidak termasuk dalam majlis ilmu. Itu dia, tidur dalam majlis ilmu. Nak begitu lamanya kita tidur. Tak termasuk perkara-perkara lain, membawang, ataupun kita buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi hadiah ni khusus pada umat Muhammad. Diberi keberkatan umur. Kita ni tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di antara kita ni umurnya tak sama kan? Ada yang dia boleh hidup 40 tahun, ada yang boleh hidup 60 tahun, ada yang boleh hidup 100 tahun. Jangan-jangan kita tak boleh kata dalam hidup ni kenapa Allah Ta'ala jadikan umur yang tak sama. Macam tak fair pula. Sebenarnya kualiti seseorang itu bukan diukur dengan umur, tetapi kualiti seseorang itu diukur dengan keberkatan. Boleh jadi orang itu cuma hidup 20 tahun, tetapi dia dapat dah 10 kali yang namanya Lailatul Qadar. 10 kali saja Lailatul Qadar, maknanya dia telah hidup lebih kurang 800 tahun ibadah. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan sepanjang umur hidup tuan-tuan pernah berjaya mendapat 20 kali je 20 kali yang namanya Lailatul Qadar, maknanya tuan-tuan telah berjaya hidup 1600 tahun ibadah. Allahu Akbar. Jadi sebab itu bulan Ramadan ni kita kenapa dia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita kena berkejaran kepada pengampunan Allah dan juga syurga yang mana Allah Ta'ala telah beri kepada kita, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang mana apa dia? Yang mana luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang berjaya masuk pada madrasah Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapakah yang akan dapat luasnya syurga antara langit dan bumi itu? Orang yang bertakwa. Siapakah dia? Orang yang berjaya melalui madrasah Universiti Ramadan dengan berjaya dan jayanya. Ini dia. Jadi sebab itu kita kena rebut. Jadi khususnya tajuk kita pada malam ini 10 malam terakhir. Apakah ibadah yang kita kata patut, yang patut kita lakukan? Yang pertama iaitu dengan menghidupkan malam. Apa yang baginda Rasulullah buat? Menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan apa dia? Dengan baca Al-Quran. Nak baca apa ni ustaz? Bacalah apa-apa yang apa dia? Yang mudah bagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa inak toina kan? Inak toina mudah ustaz. Ulang inak toina tu. Pagi, petang, siang, malam inak toina je tak apa ustaz, tak apa. Janji baca Al-Quran. Bukan syarat kena apa dia? Kena baca Al-Baqarah. Kena baca ini tak. Saya mudahkan tuan-tuan. Tuan-tuan baca yang tuan-tuan suka. Kalau tuan-tuan rasa suka baca apa dia? Kulhu baca 3 kul. Ulang. Jangan remehkan 3 kul ni tuan-tuan. Kerana apa dia? Kerana 3 kul ni siapa yang baca seolah-olah dia baca satu Al-Quran. Nampak tak? Kita ni kadang-kadang bulan Ramadan dengan kesibukan nak dapat khatam satu Al-Quran ni payah kadang-kadang, setengah di antara kita. Padahal diberi yang namanya kemudahan lain, iaitu dengan baca 3 kul saja seolah-olah kita apa dia? Dapat pahala membaca satu Al-Quran. Yang pertama apa dia? Yang pertama kita hidupkan malam. Yang namanya hidupkan malam, qiyamul lail, bangun malam ni bukan semesti solat je. Kita boleh baca Al-Quran, kita boleh tadabbur Al-Quran, kita boleh penuhkan dengan apa dia? Dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian yang kedua, bukan saja kita bangun, tetapi kita bangunkan ahli keluarga kita sama-sama. Ini dia. Yang ibu-ibu, ayah-ayah ni kita kejutkan anak-anak kita bangun sekali. Kalau di rumahlah. Kalau di surau lah. Kalau sekarang ni tak boleh di surau, kita jadikan rumah kita satu sudut untuk khas ibadah.
kejutkan kita sebagai ketua keluarga, kita nak supaya apa dia, keluarga kita ni bukan saja boleh selamat di dunia, kita boleh beri makan minum, tetapi kita nak ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita dapat apa dia, jaga keluarga kita daripada apa dia, daripada dihumban dalam neraka Allah. Kita nak jaga supaya mereka selamat. Ini dia. Dengan apa dia? Dengan kita bawa keluarga kita ini dekat dengan Allah, dengan kita hidupkan malam-malam pada 10 malam terakhir itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai ketua keluarga, kita ada power yang mana pada kita nak bahawa keluarga kita mesti pada tahun ini dapat Lailatul Qadar. Bukan kita kejar Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang pelik, pokok sujud, air berhenti, ya, bukan itu. Tapi yang kita kejar tu adalah hidupkan malam. Ya, kerana orang mukmin ni pertama dia nak, yang kedua dia buat, yang ketiga dia serah pada Allah. Dapat tak dapat Lailatul Qadar tu, itu kerja Allah. Kerja kita hidupkan malam. Kita ada power yang mana apa dia, kita sebagai pemimpin keluarga, kita ajak keluarga kita bersama, ya, supaya kita ada semangat. Buat seorang-seorang tak ada semangat, ajak isteri, ajak anak, ya. Kalau yang boleh surau masjid, pergi surau masjid. Kita hidupkan malam dengan apa dia, dengan yang namanya qiyamul lail. Itu dia. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada 10 malam terakhir juga ulama ajar suruh apa dia, banyakkan sedekah. Sedekah ni biar jadi banyak. Siapa-siapa yang mana dia mempunyai cita-cita, ustaz saya bukan tak nak sedekah, saya pun tak senang mana, hutang banyak ada. Ya, siapa-siapa yang bercita-cita untuk sedekah pada waktu kaya, tuan-tuan, bila dia kaya dia tak akan jadi orang yang sedekah. Kerana sedekah ini dia tidak perlu duit yang banyak, tetapi sedekah ini perlu hati yang bersih. Sedekah ini dia perlu hati yang bersih. Di Sungai Buloh tempat saya, ada orang susah, dia kutip yang namanya apa dia, kutip sampah-sampah recycle tu, dia menyumbangkan keuntungan itu kepada orang yang lebih susah daripada dia. Nampak tak? Nak bagi tahu syarat memberi bukan kekayaan. Dan Allah Ta'ala bayar yang namanya sumbangan kita bukan dari nilaian banyak, bukan nilaian banyak, tetapi apa dia, mengikut nisbah. Ini dia contoh, kalau orang tu sedekah RM1, dalam dompet tinggal RM1, maknanya nisbahnya dia telah sedekahkan 50% daripada harta dia. Ada orang yang dia boleh sedekah 1 juta, tapi dia ada baki bilion-bilion lagi, contoh dalam akaun bank dia. Maknanya tak terkesan sangatlah 1 juta tu. Kerana Allah Ta'ala ni dia bayar seseorang itu 3 cara. Yang pertama apa dia? Allah Ta'ala tengok niat kita. Itu dia, niat kita ikhlas ke tak ikhlas. Yang kedua, Allah Ta'ala bayar ikut apa dia? Ikut yang namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesusahan. Kalau orang bagi ni, kalau kita bagi sesuatu tu, kita jadi susah ke ataupun kita rasa biasa-biasa je. Kalau kita rasa dia namanya pemberian ni satu pengorbanan kan, kita terpaksa mengorbankan harta kita. Kalau kita rasa terkorban dengan sebab pemberian tersebut, contoh, ya, ada duit RM2 je, RM1 bagi, tinggal RM1, kita dah mengorbankan RM1, yang mana kita terpaksa terkorban lah. Ya, kita terpaksa berkorban dengan duit pemberian yang kita telah beri itu. Tapi kalau kita bagi juta-juta, kita ada baki lagi banyak, maka seolah-olah tidak ada pengorbanan. Maka apa dia? Allah membayar mengikut apa dia? Mengikut semakin susah semakin banyak pahala. Yang datang ni kan macam-macam gaya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, ada yang sakit lutut. Pemberian pahala mengikut kesusahan. Semakin susah tuan-tuan datang sini, semakin banyak pahala tuan-tuan. Itu dia. Jadi Allah Masya Allah. Yang ketiga, pemberian yang manfaat. Ya, kalau bagi yang namanya dekat surau ni kayu golf, buat apa tu contoh kan? Dia tidak ada manfaat contoh. Jadi beri yang harta yang bermanfaat. Ni 3 cara Allah Ta'ala nak bagi yang namanya pahala, yang mengikut level-level. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Banyakkan sedekah ini. Bagaimana? Kalau ada sikit, bagi sikit, ada banyak, bagi banyak. Itu kaedah sedekah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cara sedekah ni banyaklah. Cumanya kelebihan yang terbaik dalam sedekah ini adalah memberi secara konsisten berbanding one off. Apa maksudnya? Ustaz, apa barang? Ada ustaz tu ajar sedekah subuh. Contoh RM1 setiap pagi. Kalau RM1 kali dengan 360, baru RM360. Apa barang? Saya sedekah RM1,000 ustaz. Ya, sedekah RM1,000. Lepas tu saya dah tak payah dah sedekah. Saya lagi banyak daripada orang yang sedekah RM1 tu. Tuan-tuan, mana lagi baik, sedekah one off ataupun sedekah berterusan? Berterusan. Kerana apa dia? Kerana 2 perkara. Yang pertama, kita tak tahu kita mati bila. Ya, kita tak tahu kita mati bila. Kita bagi one off, kemudian kita bermaksiat, mati dalam keadaan maksiat. Allahu Akbar.
Berbanding kita beri secara berterusan, ya. Kemudian yang kedua, kita tak tahu kita mati dalam keadaan bagaimana. Karena ulama sebut kita akan dimatikan ikut apa yang biasa kita buat. Kalau biasa sedekah, mati tengah sedekah. Kalau biasa tengah zikir, mati tengah zikir. Kalau biasa berkaraoke, takut mati tertelan mic. Nampak tak? Ya, nak bagi tahu tuan-tuan, kita akan dimatikan ikut apa yang biasa kita buat. Jadi sebab itu kita kena konsisten dalam sedekah. Sikit tak apa, yang penting berterusan. Mana tahu tengah sedekah meninggal dunia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu dia. Jadi kita kena betulkan cara fikir kita. Maknanya antara banyak dan juga berterusan lebih baik. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Seperti qiyamul lail, seperti baca Al-Quran. Ada orang dibaca banyak tu, lepas tu malas dah nak baca. Ya, yang terbaik baca secara berterusan. Sikit tak apa, konsisten. Konsisten adalah yang lebih baik dalam agama kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Kemudian apa yang kita boleh buat lagi yang namanya 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini, iaitu dengan apa dia? Dengan kita banyakkan berzikir. Banyak zikir ni, biar banyak. Zikir menghidupkan hati. Orang yang tidak zikir umpama ikan yang terkeluar daripada airnya. Maknanya apa dia? Maknanya dia mati ya. Orang hidup jalan ya, dengan pakaian yang segak, dengan jalan yang hebat, dengan kenderaan yang hebat, dengan rumah yang hebat. Orang tengok dia hebat, jasad dia hebat, tapi hati dia mati. Ini dia. Tuan-tuan, kita boleh datang pada malam ini bukan sebab jasad yang hebat, bukan sebab sadu. Anak muda kata ada seat pack 6 pack, bukan. Tapi apa dia? Kita datang, kita boleh salat, kita boleh ibadah, kita boleh baca Al-Quran. Kerana apa dia? Kerana yang namanya iman yang sihat. Ya, roh kita. Kemuliaan seseorang manusia bukan kerana jasad. Jasad ni tuan-tuan, kita kemalangan, contohnya wala na'udzubillah, hancur badan. Tuan-tuan, para sahabat dulu perang hancur sampai tak boleh kenal. Nasib baiklah pakai cincin. Nampaklah boleh kenal ni sahabat siapa yang wafat. Ya, nak bagi tahu jasad yang hancur Allah gantikan dengan jasad yang baru. Yang paling penting adalah yang namanya roh kita. Ya, yang penting roh kita. Kalau kita mati, jasad kita ni tak ada siapa yang nak tidur dengan kita. Isi kita yang tidur 40 tahun kita pun dah tak nak tidur dengan kita juga. Kalau kita dah mati, dah jadi mayat dah. Ya, nak bagi tahu apa dia? Yang mulia tu roh kita. Sebab itu pada malam ini kita sedang apa dia? Kita sedang mengisi yang namanya rohani kita. Ya, dengan yang namanya zikir. Ini adalah khalaqaz zikr. Apa maksud zikir? Zikir adalah mengingati Allah dengan macam-macam tariqah, dengan macam-macam jalan. Dengan jalan yang namanya dengan peringatan daripada ustaz-ustaz, dengan jalan baca Al-Quran. Al-Quran pun antara zikir yang sangat agung. Kita tadabbur, baca, dan cara kaedah ya, nak tadabbur ni ustaz-ustaz ajar. Ya, tuan-tuan, kita jangan baca yang berat-berat dulu. Contohnya Al-Baqarah. Tuan-tuan baca tafsir Al-Baqarah, tuan-tuan, panjangnya ustaz, ya, besok kita rasa malas dah. Jadi diajar kita supaya baca juzuk amma dulu, inna a'tayna kulhu dia punya tafsir tu. Nampak macam pendek-pendek kan? Jadi kita jadi seronok dan terus seronok macam tu. Itu kaedah kita nak baca ataupun nak tadabbur Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Zikir ni tuan-tuan, nak zikir apa? Ya, ramai orang tanya, ustaz, nak zikir apa yang terbaik? Zikir ini ke zikir ini? Ya, zikir yang tuan-tuan seronok. Ini dia. Kan kita bagi yang ni kan tak boleh amal, tak guna. Apa yang tuan-tuan seronok? Macam baca Al-Quran tadi, apa yang tuan-tuan seronok? Ya? Jadi zikir tu dia bergantung. Kita masuk syurga bukan macam orang lain. Kita masuk syurga mengikut tariqah jalan kita. Sebab itu kita tak boleh bila duduk seorang ustaz, bolehlah dia tu ustaz, dia tu imam, dia selalu kat masjid. Bolehlah dia tu YB Tansri, duit banyak, dia boleh yang sumbangan juta-juta. Saya nak masuk syurga macam mana? Kita masuk syurga di mana posisi kita berada. Kita berada di mana sekarang? Kita di mana sekarang? Ustaz, saya pelajar. Kita sebagai pelajar, kita belajar sungguh-sungguh, itu merupakan jalan syurga kita. Kita berada di mana? Saya duduk dekat rumah mak saya, ustaz. Mak kita tu, itu adalah yang namanya jalan-jalan syurga. Berbakti kepada mak ayah kita, yang ada mak ayah lagi lah. Ya, kita akan masuk syurga di mana posisi kita berada. Bukan kita tengok orang lain macam tu. Dah. Allah Ta'ala jadikan kesempatan itu ada di mana posisi kita berada. Ya, maka apa dia? Sekarang ni yang kita ada, ustaz, saya cuma hafal zikir apa dia? Zikir la ilaha illallah itu je. Amalkan yang itu. Saya seronoklah ustaz kalau zikir apa dia? Kalau zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Saya suka yang tu.
Jadi kita tuan-tuan banyakkan zikir dan doa. Ini dia. Kenapa banyakkan zikir dan doa? Kerana bulan Ramadan adalah bulan mustajab berdoa. Dan waktu yang paling mustajab waktu bila? Waktu berbuka puasa. Bulan Ramadan ni 24 jam itu waktu mustajab, tapi ada yang paling mustajab, iaitu masa sebelum berbuka puasa. Masa 5-10 minit tu jangan kita nak selfie dengan makanan, ya. Tapi apa dia? Boleh selfie, tapi kita jangan sampai kita tertinggal doa-doa yang sepatutnya kita minta pada Allah. Nak minta apa ustaz? Nak minta kahwin lagi ke nak buat rumah baru ni? Ya, nak minta apa? Kata Rasulullah, mintalah yang namanya apa dia? Minta syurga Al-Firdaus. Itu tuan-tuan, kalau berdoa jangan tertinggal minta syurga Al-Firdaus. Kita ni tuan-tuan dekat dunia, impian-impian kita sebahagiannya telah pun tercapai, betul? Ya, yang mana kita nakkan kebahagiaan. Kita nak rumah, dah ada rumah contoh, nak kahwin, dah kahwin, nak ada anak, dah ada anak, nak aset, dah ada aset. Sebahagian impian-impian kita dah tercapai. Impian yang kita nak tu semuanya sebab kita nak bahagialah ustaz. Tapi kita nak satu puncak kepada kebahagiaan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa kita minta apa dia? Syurga Al-Firdaus. Kemudian yang kedua minta apa dia? Minta yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni apa benda ustaz? Rahmat kasih sayang. Tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu ni kerana rahmat Allah. Tuan-tuan boleh apa dia? Boleh datang majlis ilmu, boleh salat tarawih. Ya, tuan-tuan dapat rezeki, tuan-tuan susah, ada ujian, apa yang berlaku adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni penting kerana tuan-tuan masuk syurga bukan kerana amal ibadah semata-mata, tetapi tuan-tuan masuk syurga kerana rahmat Allah taala. Why? Kenapa ustaz cakap bukan ibadah semata-mata? Jawapannya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kalaulah ibadah semata-mata, maka tak adillah orang yang tak ada kemampuan untuk melakukan ibadah. Macam mana orang-orang yang lumpuh? Macam mana orang OKU tak boleh beribadah? Macam mana nak masuk syurga? Kalaulah ibadah jadi kunci untuk masuk syurga, habis tu orang OKU layak tak masuk syurga? Layak. Tapi macam mana dia boleh masuk syurga? Kerana rahmat Allah. Ya, ada orang yang boleh sempat pergi haji 10 kali, ada orang baru nak pergi COVID-19 tak boleh pergi pula. Ya, habis tu tak fair lah orang-orang yang mana apa dia? Orang-orang yang tak dapat pergi haji, macam mana nak masuk syurga? Masuk syurga bukan kerana ibadah yang banyak semata-mata. Tapi jangan jadikan alasan. Ya, ustaz kata, ya, masuk syurga kerana rahmat. Kalau macam itu saya tak payah solat. Ya, sebab bukannya solat ni sebab saya masuk syurga. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah kalau kita tak buat apa yang Allah Taala suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang? Macam mana nak bagi Allah Ta'ala sayang kepada kita kalau kita tak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh? Macam mana nak bagi Allah Ta'ala sayang? Dalam sebuah hadis sebut, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi nak bagi Allah Ta'ala rahmati kita, kita kena apa dia? Kita kena baik akhlak kita. Ya, hadirin yang dirahmati sekalian, pada 10 malam terakhir nanti, percayalah, ada di antara kita yang terperangkap dengan kesenangan-kesenangan dunia. Selain daripada manusia semua perhiasan, ya. Ni di surah-surah ni pun banyak perhiasan, corak-corak. Selain daripada kucing-kucing, ya, tanaman-tanaman, keindahan-keindahan sekeliling kita semua perhiasan. Ada di antara kita yang terperangkap dengan kesenangan dunia sampai dia lupa tujuan sebenar kita. Hidup yang sebenar kita, masa depan kita, cara fikir kita mestilah akhirat. Cara orang fikir kelas pertama, dia mesti fikir bahawa hidup sebenar dia adalah akhirat. Dunia adalah tempat untuk ditinggalkan, bukan tempat tinggal kita semata-mata. Ya, tak percaya berapa ramai kawan-kawan kita yang hidup sebelum ni dah pun meninggalkan harta dunianya. Nak bagi tahu apa dia? Dunia adalah tempat persinggahan sekejap saja. Ya, sehingga Allah Taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Hakumut Takatsur, Alhaakumut takatsur, celakalah orang yang mengumpul-ngumpul harta hatta zurtumul maqabir, sampaikan satu saat dia akan masuk kubur, kata Allah Taala. Ya, orang yang bijak, kata Rasulullah, ya, apa dia? Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang yang apa dia? Orang yang mempersiapkan bekalan-bekalan untuk hari selepas matinya dia. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang, kata Rasulullah, manittaba'a hawahu, orang yang dia mengikut hawa nafsunya. Dekat dunia ni tempat kita jadi kaya untuk bawa ke negeri akhirat. Orang bijak, orang yang berjaya memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat. Yang mana dia kumpul duit daripada muda ni, motor Wisuku dia, BMW dia, rumah-rumah dia nak jumpa balik kat negeri akhirat. Macam mana saya boleh jumpa balik ustaz dekat negeri akhirat? Dengan diinfakkan ke jalan Allah.
Dia ingat pada anak dia, kamu ni dah ada harta masing-masing. Ini cerita yang senang lah. Kalau yang susah boleh bagi ke anak banyak. Cerita ni yang anak-anak pun senang. Kamu jangan ambil satu pun tanah-tanah ayah. Kenapa? Ayah nak infakkan tanah-tanah ayah. Ayah nak infakkan kereta-kereta ayah. Ayah nak infakkan rumah-rumah ayah. Ayah kat dunia dah senang. Ayah nak boleh senang juga di akhirat. Ayah nak jumpa balik tanah-tanah, rumah-rumah dan juga kenderaan-kenderaan ayah di akhirat kelak. Allahu Akbar. Maknanya tuan-tuan penat bersusah di dunia, tuan-tuan boleh jumpa balik yang namanya kenderaan-kenderaan itu yang ditukarkan pada nilaian akhirat yang jauh lebih mahal. Allahu Akbar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan bulan terbaik untuk kita sedekah. Ya, pada 10 malam terakhir kita banyakkan sedekah. Kalaulah bulan lain pun Allah Taala sebut apa dia? Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang sedekah ni banyak ustaz sebut. Seumpama dia tanam satu biji benih yang akan tumbuh 7 tangkai, yang mana setiap benih itu yang mana setiap tangkai itu akan tumbuh pula 100 biji, maka tuan-tuan sedekah satu digandakan 700. Itu bulan biasa. Kalau bulan Ramadan, Allahu Akbar, berganda-ganda. Ya, tetapi itulah ya tuan-tuan yang namanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Yang mana apa dia? Allah Taala nak mention kepada kita, bulan Ramadan kita kena apa dia? Kita kena pasakkan diri kita, iman kita untuk seboleh-bolehnya amalkan Al-Quran. Tetapi itulah ujian untuk mengamalkan apa yang kita tahu tidak mudah tuan-tuan. Berapa ramai ustaz yang kita dah panggil dekat surau Al-Mizan ni. Dah berapa banyak yang kita dah faham dan kita tahu. Ujian paling besar adalah selepas tahu adalah untuk mengamalkan apa yang telah kita tahu. Betul ke betul tuan-tuan? Jadi sebab itu kita kena sentiasa konsisten. Macam mana ustaz saya nak istiqamah ni? Ustaz cerita tadi dah, ya, perkara-perkara yang patut kita buat, hidupkan malam, baca Al-Quran, sedekah, ya. Macam mana saya nak konsisten dalam kebaikan? Maka Rasulullah pesan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Kalau kita kawan dengan kawan-kawan main golf, kita jadi suka main golf. Kalau kita berkawan dengan orang kaki mancing, kita jadi orang yang kaki mancing. Kalau kita berkawan dengan orang yang kaki muzik, kita akan jadi orang-orang yang kaki muzik. Kalau kita berkawan dengan orang yang dekat dengan masjid, kita jadi orang masjid. Kata Rasulullah, kita akan bersama agama kita ditentukan bagaimana kita bersahabat. Bersama siapa dengan kita bersahabat. Jadi tuan-tuan, nak menjadi orang yang konsisten dalam kebaikan, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, orang yang saleh. Bukanlah main golf salah, bukan mancing salah. Cuma saya nak bagi tahu bahawa kita kena juga ada kawan-kawan yang menggalakkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Ya, kerana yang namanya apa dia? Galakan ini penting. Ya, sebagai yang namanya suntikan kepada kita. Ramadan itu sendiri Allah Taala jadikan sebagai galakan yang banyak untuk kita beribadah dengan diganda-gandakan amal. Itu semua apa dia? Itu semua yang namanya sebagai galakan kepada kita. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya ya, untuk akhir pertemuan kita ini saya nak sebut sikit berkenaan tentang bagaimana untuk kita konsisten lagi. Yang pertama tadi, kita berkawan dengan orang yang saleh. Kemudian yang kedua, dengan kita apa dia? Dengan kita menjemput hidayah. Hidayah ni ada orang, kenapa tak solat? Belum dapat hidayah ustaz dia. Ya, hidayah ni macam mana? Hidayah ni ada di mana-mana, kita kena jemput dia. Kalau kita dapat WhatsApp, assalamualaikum, malam ni ada tazkirah bersama Ustaz Naim contoh. Kita kalau datang, kita sedang menjemput hidayah. Itu dia. Ya, kemudian tuan-tuan yang ketiga, tuan-tuan takkan boleh datang pada majlis ilmu pada malam ni kalau Allah tak izinkan tuan-tuan datang. Walaupun selapang mana tuan-tuan. Ya, haji itu tak datang tu dia. Kenapa tak datang? Dia kata buat apa nak datang, semua benda yang kat dunia ni dia dah dapat dah. Nampak tak? Ada benda yang kadang-kadang Allah tak bagi ni, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak kita semakin dekat dengan Allah. Rupa-rupanya dalam hidup ada benda yang kita diuji ni, Allah Ta'ala nak kita semakin dekat mengadu pada Allah. Itu perlu kita faham. Ya, haji kenapa tak datang? Ustaz, saya sibuk temankan cucu tengok Upin Ipin contohnya. Tak datang. Kita boleh datang ni tuan-tuan, kerana apa dia? Kerana Allah sayang pada kita. Allah kalau sayang kepada seseorang itu, Allah Ta'ala akan menyibukkan kita dalam kebaikan. Dari celik mata sampai pejam mata, daripada pejam mata sampai celik mata. Kalau tuan-tuan ada buat kenduri kendara, kenduri kahwin ataupun yang namanya akikah, apa jua majlis walimatul urus, tuan-tuan akan buat apa? Tuan-tuan akan pastikan orang yang tuan-tuan sayang datang. Betul ke betul? Tuan-tuan dah WhatsApp, dah telefon, apa lagi?
Ya, tuan-tuan dah ya dekat surau jumpa lagi, haji jangan lupa datang berapa kali nak bagi tahu dia. Ya, kita kalau sayang pada seorang itu, kita akan pastikan orang tu mesti boleh datang. Macam itulah Allah kalau sayang pada hamba-Nya. Allah Ta'ala akan pastikan kita boleh datang pada majlis ilmu dan juga program-program yang telah diaturkan, lebih-lebih lagi pada hujung Ramadan nanti. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadilah manusia yang menjadi insan yang terpilih, dipilih oleh Allah pada perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan, satu saat dalam majlis ilmu, satu saat dalam kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan perlu faham satu benda, realiti yang perlu kita sedar, bahawa dunia yang kita sedang lihat, yang sedang kita capai, yang sedang kita miliki saat ini, yang sedang kita lihat saat ini, hanya diumpamakan bagaikan jari saya. Jadi tuan-tuan, yang dicelup di dalam lautan luas, diangkat satu titis yang jatuh, itu adalah itulah dunia yang kita lihat pada saat ini. Baki laut yang luas itu, itulah nilaian akhirat. Jadi orang mukmin yang mana berfikiran kelas pertama, dia mesti kejar yang namanya akhirat. Dia sedar apa yang dia tak dapat di dunia, dia tak perlu sedih kerana terlalu sedikit, dan kalaupun dia dapat, dia tak terlalu gembira kerana hanya sedikit sahaja. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada saat ini. Ya, insya-Allah pada sebelum mengakhiri pertemuan, saya nak kongsikan satu zikir menjadi amalan kita bersama. Zikir ini merupakan zikir yang datang dalam sebuah hadis yang dicintai oleh Allah, yang kita boleh amalkan bersama insya-Allah. Dan sebelum mengakhiri juga tuan-tuan, saya ada bawa oleh-oleh iaitu madu. Jadi tuan-tuan yang nak dapatkan oleh-oleh tanda kenang-kenangan tu, boleh ambil di luar sana. Dekat botol ada nombor akaun, boleh ambil 2-3 botol, tak ada masalah. Nanti balik rumah transfer saja. Baik, mari kita sama-sama insya-Allah kita amalkan zikir ini. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Mari sama-sama kita zikir insya-Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua zikir ringan di bibir, namun sangat berat di timbangan mizan Allah. Seluruh penduduk langit di bumi dihimpunkan, ditimbang, maka zikir ini jauh lebih berat tuan-tuan. Jadi ini zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Tuan-tuan boleh zikir di mana saja tuan-tuan berada insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian dari saya. Mari kita sama-sama tadah tangan, doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami yang melonggok-longgok tinggi banyak ini ya Allah. Ampun dosa kami yang sedar maupun yang sedar ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar itu ya Allah. Ya Allah, api lighter ya Allah. Api lighter pun kami tak sanggup menahan panas ya Allah. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya saat api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, pada malam yang berbahagia ini ya Allah, kami ya Allah pohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mendatangkan ini ya Allah. Pada malam ini kami merasakan rindu yang mendalam buat kedua orang tua kami yang berjauhan ya Allah, dan juga buat kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia sekian lama ya Allah. Tahun demi tahun ibu ayah kami meninggalkan kami ya Allah. Rindunya kami saat ya Allah suapan nasi itu masuk dalam mulut kami ya Allah. Pelukan manjanya ya Allah. Kami ya Allah, kami rindu pada ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, tahun demi tahun kami
kehilangan doa-doa mustajab daripada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami terkilan ya Allah dalam kehidupan kami ini ya Allah. Kami banyak mengguriskan hati ibu dan ayah kami sewaktu hidupnya ya Allah, sehingga ibu ayah kami mengalir deras air matanya laju jatuh ke bumi ya Allah. Ya Allah, kami bimbang ya Allah, kami bimbang dosa terhadap ibu dan ayah kami menyebabkan ya Allah ibu ayah kami ini ya Allah nanti menyebabkan kami diseksa ya Allah, menyebabkan dosa-dosa ini menyebabkan kami dihalang untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa pada malam ini penebus di setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan kepada ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, pada malam ini kami menyatakan rasa rindu kepada mak ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah. Meskipun mereka ada buat silap ya Allah, jangan seksa dan bakarnya ya Allah. Tempatkan mereka di kalangan para salihin dan syuhada ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini bakal jenazah ya Allah. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami ya Allah. Ada kawan-kawan member-member kami yang telah meninggal dunia tahun demi tahun, bulan demi bulan ya Allah. Kami ya Allah, kami tak tahu bila kami akan meninggal dunia ya Allah. Mungkin malam ni, esok maupun lusa, kami pun tak tahu ya Allah. Ya Allah, saat mana malaikat datang ya Allah untuk menyabut nyawa kami ya Allah, adalah anak-anak kami yang sudi menguruskan jenazah kami ya Allah. Mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk salatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah, sorang-sorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kala jengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dan jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz di atas penyampaian dan perkongsian tazkirah pada malam ini. Jadi moga-moga apa yang disampaikan tadi dapat menjadikan tazkirah tadi sebagai panduan dan amalan kita dalam